Bismillahirrahmanirrahim. Suara okey, suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Razak, apa khabar, sihat Bila kita boleh jumpa ni? InsyaAllah. Semua dah cukup 2 dos, InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Saiful. Suara okey, suara. Komen sikit suara. Jelas. Oh, dah 2 dos, Alhamdulillah. Sekejap lagi, dalam seminit kita mula, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan para jemaah, khususnya jemaah surah An-Nur session 2, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, nikmatnya kepada kita semua di saat ini, daripada dulu sampailah bila-bila. Hakikatnya kita berada dalam lingkungan nikmat atau rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Cuma sedar atau tak sedar sahaja, kita sentiasa sebenarnya dipayungi rahmat Allah. Kalaulah kita ni tidak berada dalam rahmat Allah, kita tak hidup macam sekarang. Walaupun hakikatnya saat ini pandemik COVID-19 masih mengganas, tapi kita tidak diuji ataupun tidak dibebankan dengan azab seperti umat-umat terdahulu yang jauh lebih dahsyat. Walaupun hari ini umpamanya jangkitan masih mencecah 20,000, kematian pun tadi berapa, 200 lebih, dekat 300 lagi, tetapi ya, kita tahu keperitan yang dilalui oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Mungkin tuan-tuan sendiri pun, sebahagian mungkin keluarga ataupun pernah di kalangan jemaah section 20 yang dah terkena, pernah terkena, ataupun mungkin sebahagian ada yang pergi meninggal dunia kerana COVID. Hakikatnya kita semua memang sedang berada dalam suasana yang membimbangkan, menakutkan. Tetapi perlu juga kita tahu bahawa sejauh mana ujian Allah Ta'ala ini jauh besar lagi, ataupun sebesar mana ujian Allah Ta'ala ini besar lagi, luas lagi rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau tak, buktinya apa? Kalau tak ada rahmat dan kasih sayang Allah, sekarang ni saya tak boleh buat live dengan tuan-tuan. Kita tak macam ni. Walau kita tahu, semalam saya tengok viral video yang di upload di social media di HKL. Ada yang tidur di lantai, ada makcik yang, yalah, keadaan yang sangat, orang kata apa, kita tengok ketat dada kita kan, maksudnya kesian. Tetapi
ya, tidak dinafikan ujian itu, ya, memang kita tak nafi, dan kita sebenarnya ujian itu untuk apa dia? Allah Ta'ala test kita, of course, untuk melihat sejauh mana keimanan kita. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, ataupun afahasib annama apakah kamu menyangka kamu itu beriman sedangkan kamu belum diuji. So itu sebenarnya lambang keimanan kita. Sama ada ujian itu kena kepada maknanya kena pada tuan badan itu, ataupun na'udzubillah kita ni sekarang ni alhamdulillah yang kita tak kena ni, alhamdulillah sebenarnya juga diuji. Jangan kita rasa mereka yang kena tu diuji, kita tak diuji. Tak, kita diuji. Diuji sejauh mana keprihatinan kita, kesyukuran kita, kan. Kita tengok macam sahabat kita, apa nama dia, Syuaib baru ni kan, yang meninggal, almarhumah Siti Sarah, dan ramai lagi lah yang diuji. Lepas tu pula semalam atau kemarin kan, seorang lagi juga viral, ibu mengandung, dan semalam dilaporkan 70 kan. Saya tak pasti rekod figure tu atau data tu hari yang sama ataupun jumlah, tapi lebih kiraannya 70 orang ibu yang mengandung meninggal dunia kan. Maknanya risiko yang sangat besar. So salah seorangnya Sarah, walaupun ujian kita tahu sekarang ni pun Syuaib berhadapan dengan kata apa, dari segi kehidupan nak diteruskan dengan anak-anak. Ya, itu kita sangat memahami. Of course kita taklah mampu untuk bantu secara fizikal, tapi bagaimana keprihatinan kita itu, perasaan kita rasa tak macam mana seolah kita membayangkan kita berada di tempat dia. Itu satu. Yang kedua, kita kata sejauh mana kita punya keikhlasan berdoa. Doa secara langsung pun tak, ataupun tak langsung, tak apalah. Yang penting kita dalam hati kita ada pengharapan kepada Allah agar Allah memudahkan urusan dia, agar Allah lapangkan urusannya, jadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salihah, dan insya-Allah doa-doa itu malaikat kiri kanan kita akan mengaminkan. Tapi nak sebutnya itu adalah lambang keprihatinan kita, perasaan kita, jiwa kita. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. So ujian COVID-19 ni sebenarnya bukan hanya pada tuan badan yang diuji dengan COVID itu sendiri, tetapi semua kita. Sebab itu menjadi satu kesalahan, menjadi satu dosa bahkan bagi orang yang tak cakna dari segi kita kata SOP, ataupun sorry to say lah, kalau yang anti vaksin ni wallahualam, kita bukan Tuhan nak menghukum, tapi kita bimbang ia berada dalam kelompok orang yang na'udzubillah, kalau mereka ini dicela oleh agama. Ya, memang mereka ada alasan, mereka ada fakta lah, data lah, ada hak untuk tidak mengambil vaksin. Kita tidak paksa, itu hak mereka. Tunggu saja keputusan daripada ulil amri, pemerintah, terpulang mereka nak buat keputusan bagaimana. Tapi secara tidak langsung, saya bukan nak sebut COVID saja, saya nak sebut berkaitan dengan ni sajalah malam ni kita tak bincang khusus. Nanti saya akan masuk sikit bab hijrah insya-Allah. Cuma saya nak komen beberapa perkara yang sedang hot berlaku hari ni. Bila saya tengok gerakan anti vaksin ni, dahsyat lah. Dahsyat. Saya bukan nak memusuhi mereka, kita tidak mahu memusuh. Of course kalau umat Islam kita nak innamal mu'minuna ikhwah, tapi atas dasar ikhwah, persaudaraan itu, kita nak juga menyebar luaskan, kita kata di sudut nasihat. Ad-dinun nasihah. Kita tidak menyerang, kita tidak maki hamun, kita tidak mencela, tapi kita ingin menyampaikan pandangan kita dan juga perkongsian kita. Maksudnya kita nak mereka ni mendengar nasihat. Maksudnya nak pakai tak pakai tak apalah. Kerana saya teringat perkongsian daripada doktor, apa saya terlupa satu ketika dulu. Tapi ni bukan isu COVID. Ni bukan isu COVID. COVID of course lah, hari ni kita tengok sebahagian yang meninggal dunia dan sebagainya. Isu vaksin ni dalam konteks budak kecil. Budak kecil, maksudnya kan anak-anak kita divaksin, hantar KK dan sebagainya. Ada orang tak nak lah, of course anti vaksin. Saya nak sebutnya, isu dia berkaitan dengan seandainya ni senarionya kan, sikit kita bincang sikit. Hantar anak, satu orang hamba Allah yang tidak memvaksin anaknya, dia hantar ke satu katakan pusat jagaan anak, pusat jagaan kanak-kanak, yang di mana tempat itu ada budak yang mengidap kanser. Kalau siapa salah boleh betulkan saya, komen, saya kurang tepat fakta saya, tapi itu yang saya dengar sebelum ni. Dan ni yang bercakap ni doktor pakar, pakar kanak-kanak. Dia kata
satu parent hantar anak di satu pusat jagaan kanak-kanak yang mana di situ ada katakanlah seorang budak yang ada kanser. So dia ada di situ, maksudnya kawan-kawan dia lah. Budak kanser ni tak boleh ambil vaksin. Tak boleh, bukan tak nak, tak boleh. Ni kita kena faham. Dia tu tak boleh ambil vaksin. Okey, anak si fulan tadi ni yang tidak mengambil vaksin kerana tak nak ambil vaksin, tetapi qaddar Allah, dengan takdir Allah, dia memang ada antibody yang kuat. Boleh faham Dia pergi kepada satu tempat yang mana tempat tu ada budak yang ada penyakit kanser umpamanya, ataupun satu penyakit kronik yang dia tidak boleh mengambil vaksin kerana masalah kata apa, akan berlaku, maksudnya tindak balas yang tak boleh lah. Sebab kita tahu macam vaksin COVID-19 pun contohnya ada keadaan yang maksudnya masa sebelum ni jenis AstraZeneca tu tak digalakkan kepada umur yang lanjut ke kan sebelum ni kan, tapi akhirnya dibolehkan. Tak apalah, itu kajian. Kita sekarang ni di peringkat kita beriman ataupun kita mempercayai pihak berautoriti. Itu saja. Itu dalam dunia ilmu, dunia akademik, dunia ilmu, dunia fakta, dunia kita kata dalam kerangka kebenaran ataupun dari segi praktikalnya kita mesti menerima fakta daripada pihak yang berwajib. Kalau kita, tuan-tuan bayangkan, kalau kita tidak menerima ataupun yalah, hakikatnya kita pun tak tahu sejauh mana kebenarannya, tapi maknanya kadar kita memadai untuk kita mempercayai, of course kalau dalam dunia ini pemerintah lah, dengan apa yang telah diwartakan oleh pemerintah, yang mana kita tahu di kalangan pemerintah itu ada yang of course di kalangan mereka daripada pihak yang maksudnya pakar disebut kesihatan, pakar agama juga, dan bukan di peringkat Malaysia, dunia kan. Kalau isu vaksin ni bukan orang bincang Malaysia ni, dunia tuan-tuan. Ni kalau orang yang kata pendek sangat dia punya minda, dia kata Malaysia ni kolot lah, kita bincang ni dunia kan. Ni bukan ulama-ulama kata ustaz syekh-syekh kita Malaysia ni, peringkat dunia, ulama-ulama yang bergelar mujtahid kan. Orang, saya tengok ada video sebagai selebriti yang menolak vaksin ni kan. So dia melihat konon-konon ini mana konspirasi lah mainan. Kita boleh berhujah, tapi yang menyatakan keharusan, keperluan mengambil benda ini ulama-ulama yang bertaraf mujtahid dunia. Bukan apa nama dia, katalah Menteri Agama ke Dr. Zul ke, walaupun Dr. Zul pun keilmuan dia pun dah sangat hebat. Tapi kalau kata kita tak nak pakai di peringkat tu pun, sebenarnya fatwa ataupun pandangan ini telah dibahaskan di peringkat international. Ini kadang-kadang dia orang ni mungkin tersalah faham lah kita usul. Baik, saya nak balik pada kisah tadi tu. Kata seorang budak yang dihantar oleh maknya ke satu tempat, terus pusat jagaan anak, yang mana di situ ada budak yang tak boleh ambil vaksin. Dan anak dia ni tak ambil vaksin kerana dia tak nak ambil. Tapi anak dia ni kuat antibody. Okey, anak dia ni ada penyakit, katalah kalau budak-budak ni apa, penyakit, Allahumma salli, saya tak ingat nama penyakit lah, tapi maknanya satu penyakit yang ada pada badan anaknya ini, yang ni bukan COVID ni, kita tak cerita COVID ni, tapi keadaannya sama saja, situasi dia sama saja. Budak ni tadi dia ada bau pada dia tu ada penyakit, cuma dia sebab kuat, budak yang mungkin sihat dari segi makan dia bagus apa semua kan, katalah ayah dia pun kita kata makan sunnah ke apa whatever, bagus lah kan, tak ada masalah. Cuma bila dia tidak ada vaksin, dia bawa penyakit tu ke Allahumma selamat ke mana dia jadi perumah kepada budak yang ada kanser ni tadi. So ini yang kita kata tadi menjadi risiko kepada masyarakat kalau sebahagiannya tolak vaksin. Saya bukan nak bahas vaksin sangat pun, cuma nak ceritanya ikhtiar kita, kefahaman kita terhadap benda ini mesti jelas. Kita tidak mahu menjadi, dan saya pun kesian contohnya isu kalau saya tak tahulah polisi kerajaan akan datang. Tuan-tuan bayangkan kalau sebahagian kawan-kawan kita, kenalan kita, saudara kita, family kita yang tak ambil vaksin, tuan-tuan, nak kita tengok itu, nak masuk bank tak boleh, nak pergi kedai makan tak boleh, macam-macam. Nanti polisi-polisi kerajaan, kita pun tak nak keadaan ini menjadi semakin rumit kan. Kita nak semua smooth je. Dan tu saya kata, saya tak ada profit apa pun, benefit apa-apa untuk bercakap vaksin. Saya pun bukan pakar, cuma kita beriman ataupun kita kata bersandarkan kepada pihak berwajib. Dan walaupun kita tak nafikan, kalau orang kata ustaz memang vaksin ni ada yang menyebabkan orang tu masalah keradangan lah apa, tuan-tuan, kalau nak cerita bab macam tu, semua benda sama je. Kalau nak cerita orang makan makanan sunnah pun sama je. Tak percaya tuan-tuan, kejap lagi minum sebotol madu, tengok kita punya darah kita tinggi mana esok.
Semua benda sama. Sebab kadang-kadang Yelah, tapi dia memang akan ada dia punya tindak balas. Cuma kita tak boleh katakan melainkan kita kata kalau 1000 orang dicucuk, 900 orang kena keadaan yang sama, barulah kita kata vaksin ataupun satu ubat tu memang tertolak. Tapi kalau 1000 orang dicucuk, 2 orang saja terkena sesuatu kesan sampingan yang yalah, sakit dan seumpamanya, ya qadar Allah, ujian Allah. Tapi umumnya alhamdulillah, dan saya alhamdulillah telah cukup 2 dos. Alhamdulillah, kita pun tak tahu umur kita, kesihatan kita macam mana, tapi alhamdulillah wa syukrulillah, Allah bagi kesihatan yang baik. Dan mudah-mudahan bila kita semua divaksin, insya-Allah kita ikhtiar tuan-tuan. Kita tak kata dengan vaksin confirm hilang COVID, kita tak pernah kata macam tu. Tapi dengan jalan yang ada hari ni, kita sama-sama okey. Saya bukan nak bahas tu sangat, cuma saya terpanggil sebab kerana itulah salah satu ikhtiar yang kita semua kena sepakat untuk berusaha. Dan anggaplah itulah sunnah yang sebenar. Saya tengok ada orang KPO, saya cukup dengan makanan sunnah. Kita tak condemn, tak nafi, tak petikai. Nak makan habatul sauda, madu ke zaitun, silakan, saya pun ambil semua tu. Tapi di sudut klinikal, kajian saintifik dan perubatan moden, kita juga mesti beriman bahawa ianya adalah perintah Allah dan Rasul. Ia datang dalam syariah Islamiah. Ini kadang-kadang orang kita salah faham. Dia anggap yang itu macam contoh bab pakaian lah tuan-tuan. Kadang orang kata, oh pakai apa, pakai baju t-shirt ni tak islamik, pakai seluar tak islamik, jubah islamik. Tuan-tuan, yang islami, yang syariah, pakaian yang menutup aurat, pakailah apa pun. Nak pakai guni pakailah, tu pelik lah kan. Nabi tak bagilah pakai pakaian syuhra ni. Tapi nak sebutnya apa yang datang sesuai dengan kehendak syarak, itu syariah lah. Hatta datang daripada, kalau orang kata apa, Zionis, Freemason ke apa, kalau dia buat benda baik, kita kena kata benda tu baik. Kita guna Facebook sekarang ni daripada siapa? Tuhan, kepala je daripada Yahudi tu. Waalaikumsalam warahmatullahi apa Mamunah kan? Mana Facebook, Instagram, WhatsApp, semua datang berbarat sana. Tapi kita guna pada jalan patuh syariah, dia dibolehkan dan digalakkan pun. So minda kita ni mesti clear. Saya bukan nak orang kata apa nak marah ke apa, tapi kita nak menyeru kepada kawan-kawan kita. Sebab saya tengok gerakan-gerakan ini agak tak putus-putus lah. Walaupun kita mungkin boleh bincang lah. Malam ni santai je, kita mungkin boleh bincang kalau ketika di sudut kenapa masjid suruh tak buka. Saya sebenarnya terang, kalau saya pribadi, saya pun merasakan ada macam tak kena bila masjid dan surau tak buka. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita di satu sudut kita juga mesti melihat dalam kerangka yang luas. Kita kena faham, keputusan ni bukan keputusan yang mudah dibuat oleh pemerintah ataupun kita kata di peringkat Selangor, of course daripada Sultan dan Mega Jais lah kan. Sebab dia bukan keputusan yang seronok Sultan ataupun Jais tak nak bagi buka masjid kan. Ia adalah satu pandangan ataupun kita kata satu keputusan yang berat. Tak percaya tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz di sana. Mereka pun saya yakinlah tak ada orang yang suka masjid orang tak ramai. Semua orang suka kan. Kita duk kempen masjid latang-latang. Nanti kalau buka pun subuh sebaris tu je lah pun. Betul tak? Boleh komen tak? Subuh buka nanti masjid, siapa berani jamin subuh kita 10 soft? Tak berani jamin pun kan. So bukan apa nak sebutnya, pandangan itu maksudnya masjid surau dihadkan kehadirannya. Tuan-tuan, kalau di tempat kita, di mungkin katalah surau An-Nur atau di sebahagian tempat yang ada kesedaran yang jelas, okey. Kalau kata nak ramai pun, semua SOP bagus, jaga penjarakan apa semua. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sebahagian tempat kita tengok yang viral baru ni, walaupun itu katanya masyarakat luar, pendatang asing kan, yang baru ni berjerimpit. Tuan-tuan tahu tak, kalau dibuka secara umum semua masjid surau, sebab kita kata keputusan ataupun peraturan itu terpaksa dibuat, tak boleh dibuat pilih kasih. Dia kalau Selangor nak buka, kena buka semua lah, semua daerah kan. Sebab kes di kuasa sama. So bila kata okay, masjid katalah ramai, saya memang cenderung buka. Tapi saya fikir balik, kalau kata semua buka, yang saja saya bagi pandangan untuk kita orang kata penampak luas sikit. Tuan-tuan bayangkan di sebahagian tempat yang katalah ceruk sikit,
kampung-kampung ke mana-mana yang penduduk dia ni memang jenis keras kepala sikit. Tuan-tuan bayangkan apa akan jadi. Mereka akan selamba, solat ramai-ramai, akan solat rapat-rapat, lepas solat makan minum. Ya, kampung tu tak ada positif COVID, tapi kalau nak jadi ketika itu akan berlaku fitnah yang besar. Punca daripada rumah Allah, berlakunya banyak kluster di situ, dan ini telah pun terbukti berlaku. Kita tak payah sebutlah kat mana. Yang sebab baru ni berlaku lebih kurang bulan berapa itu kan, di utara kan. Tak ingat tak yang 80 berapa orang, 85 orang ke satu taman ke satu karyah tu kena, 15 orang meninggal dunia sekali macam tu. Sebab apa? Saya tak mau sebut sebab lah, tapi memang ada orang situ yang cerita kat saya sendiri. Tapi itulah gambarannya. Sebab kita tahu bukan senang nak buat keputusan yang berat ini untuk menghadkan bilangan jemaah. Kalau tidak, saya sendiri, of course saya sendiri lebih yang kata apa, lebih kalau bahasanya lebih terkinja-kinja kan nak pergi masjid surau. Of course tempat kita berceramah, tempat kita cari rezeki, tempat kita buat macam-macam program. Tapi kita memikirkan masalah yang jauh lebih besar, nyawa kita. Kita tidak mahu nak institusi agama ini akan menimbulkan fitnah. Ini sebab itu bila berlaku keburukan atas nama agama, dia punya kesan lebih berat, lebih besar. Itu yang kita tak nak. Orang kata ustaz Abi ke pasar malam, pasar raya, pasar, tuan-tuan, dia tidak ada label agama. Dan di situ siapa nak pergi tak pergi sudah. Bila masjid ni dia tuntutan, nanti semua orang nak pergi. Of course yang pergi pula sebagian pakcik-pakcik kita yang mungkin berumur. So ini semua orang kata apa, keputusan saya buka lah untuk solat saja pun tak apa. Tapi insyaAllah saya yakin sikit hari lagi apabila katalah masyarakat di Selangor ni telah 90% 2 dos lengkap, insyaAllah kita akan kembali, paling tidak pun solat berjemaah insyaAllah. Sikit lagi kita doakan sama-sama. Okey, so ni yang mulia ini kita nak sikit berkongsi. Just saya nak sembang sikit tentang hijrah lah. Kita masih berada di awal hari ni berapa bulan ini? 14 4 kan. So malam ni malam 5 Muharram. Kalau saya salah betul kan? Ataupun 4 atau 5. 4 ke 5? Saya boleh komen. Saya pun confused, tak perasan. Kita 1 Muharram itu hari Selasa kan? Ya. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. So 5 Muharram kita hari ni. Okey. 5 hari Ahad 6, hari Ahad 6, hari Isnin 7, hari Selasa 8. Tu dah 4 ke 5 tu. Malam ni kita 5 dah. Okey, malam ni kita 5. Okey, malam ni 5. Esok 5 lah. 5, Ahad 6, Isnin 7, Selasa 8, Rabu 9, Khamis 10, Jumaat 11. Ini ni. Rabu, Khamis, Jumaat. Kita ada 7, 8, 9, 10. Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, insyaAllah kalau malam ni kita start malam ni lah. Sebab dalam bulan Islam Maghrib tu dikira bulan baru. Okey, so yang hari ni maksudnya Maghrib ni sampai Maghrib esok kita 5 sekarang. Okey, so kita akan berada pada 8, 9 dan 10 Muharram pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Very nice day kan, kalau nak kira-kira. Sebab insya-Allah kalau tidak ada apa-apa 9 jap kita hari ni 5, Ahad 6, Isnin 7, Rabu 8, Selasa 8, Rabu 9. Okey, 9, 10, 11 bukan 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11. Okey, point dekat 9, 10, 11 seperti kebiasaan. Of course, saya yakin tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, hadirin hadirat semua dah set up. Kita set untuk berpuasa. Ini insya-Allah. Okey, yang paling penting of course pada bila 10 Muharram lah. 10 Muharram. Cuma kita tahu 10 Muharram tu ada kesamaan kita dengan agama Yahudi juga. Mereka pun berpuasa kan. Nabi Musa terselamat daripada laut yang dikejar Firaun tu kan. So akhirnya Nabi SAW
untuk membedakan agama kita dengan mereka, kita digalakkan untuk berpuasa pada 9 itu Yaumut Tasu'a. Okey, kata para ulama yang terbaik 9, 10, 11. Tak mampu 9, 10, 11, buat 10 je pun tak apa. Tak mampu, the best 9, 10, 11, tak the best tak mampu 9, 10 ataupun 10, 11. Yang penting kita bezakan dengan apa nama dia, Yahudi, kan? Tapi kalau tak mampu juga, buat je lah 10 pun, insya-Allah khair, pahala dapat. Kerana Nabi SAW bersabda apa? Afdalus siyam, sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan adalah puasa Al-Muharram, Syahrul Muharram. So the best puasa, kan? Walaupun puasa Arafah baru ni pun afdal juga, kan? So puasa yang Muharram ni pun puasa yang sangat dituntut. Okey, sikit kita nak sembang tentang Muharram ni, supaya kita tak tersalah faham. Ni tak terkait dengan amal, cuma dari segi kefahaman supaya kita just dapat ilmu, iaitu kita kena tahu bahawa walaupun kita bangga dengan bulan hijrah ataupun tahun hijrah, kita jangan kaitkan dengan kita kata dengan kemuliaan apa-apa di segi fadilat kepada Nabi. Maksud saya itu tahun ataupun bulan. Bulan tertentu of course lah, macam Syaban, Ramadan, itu di sudut memang ada nas. Maksudnya di segi tahun itu, kot lah orang kata, oh tahun ni tahun yang mulia, tahun yang lebih afdal. Kita tahun itu ambil semangat je, kerana kita kena faham bahawa tahun hijrah ni dia tidak ada di zaman Nabi. Kita kena faham. Sebab nanti kalau orang kata, oh kita bulan Islam ni memang semangat, memang Nabi berjuang di bulan ni ataupun di tahun hijrah. Kita kena faham, kiraan hijrah ini, hadirin yang dirahmati Allah, ia berlaku selepas Nabi wafat. Tapi bulan-bulan hijrah, bulan-bulan tu memang wujud. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, itu memang telah wujud sebelum Nabi lahir pun telah wujud. Maksudnya memang telah dikira pun oleh di kalangan Quraisy, orang Arab, memang kiraan bulan-bulan tu memang telah ada pun. Sebab itu bulan-bulan haram ni juga diimani ataupun kita kata disepakati oleh orang Quraisy untuk tidak berperang. Kan kita tahu bulan apa, saya pun lupa, Rejab Muharram, kemudian yang 4 bulan tu dah Zulqaidah ke, kan? 4 bulan tu yang menjadi Ashhurul Hurum, bulan yang mereka tak boleh berperang. Tetapi kiraan tahun hijrah itu tidak berlaku di zaman Nabi. Maksudnya jangan kita anggap tahun hijrah ni dia punya kaitan dengan Nabi tu memang direct. Dia tak direct, dia indirect. Sebab kita tidak bercakap soal bulan-bulan yang memang telah dikhususkan dengan nas, dengan dalil yang jelas. Itu memang tak menjadi pertikaian. Ramadan ke, bulan Syawal ke, yang memang itu telah ditetapkan dia punya peristiwanya di segi maknanya ketetapannya lah, maksudnya rayanya, itu tak ada pertikaian. Maksud saya itu hijrah itu, tahun hijrah itu, kalau orang kata tahun hijrah ni keterikatan di segi apa nama dia, hidup Nabi, maksudnya kan, tak. Sebabnya hijrah itu, yang pertama sekali, hijrah ini atau kalender hijrah ni, kiraan hijrah ini, ia tidak pernah berlaku di zaman Nabi. Ia berlaku di zaman siapa tuan-tuan? Zaman Sayyidina Umar. Okey, jelas. Itu satu. Yang kedua, dari segi kalau ini pun satu yang kita kena clear juga, iaitu kita sebut awal Muharram ma'al hijrah. Tapi kita juga kena faham bahawa sebenarnya hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Betul, saya nak jelaskan kita punya kefahaman kita, supaya kita jangan faham, oh Nabi ni keluar pada rumah Nabi tu, pada yang keluar ketika Nabi dikepung oleh orang Quraisy tu untuk bunuh Nabi tu kan, pada 1 Muharram. Dah. Itu satu kefahaman yang tersasar sikit. Okey, kerana hijrah ini berlaku, Nabi SAW keluar daripada rumah baginda, mereka sebagai riwayat yang kuat lah, seperti yang disebut oleh Imam Syekh Mubarak Furi dalam Rahiqul Makhtum, iaitu pada 28 Safar. So boleh kita katakan hijrah ini berlaku sebenarnya antara Safar dan Rabiul Awal. Itu yang
yang menjadi perbincangan, maksudnya yang dipilih, tarikh yang disepakati oleh para ulama. Adapun Muharram, kenapa dijadikan tarikh atau pilihan untuk diletakkan pada bulan pertama dalam kalender Islam? Yang ini ada jawapannya. Kalau siapa tahu boleh komen. Saya nak berinteraksi dengan tuan-tuan. Kak Kamaria. Sebab apa bulan Muharram itu menjadi bulan pertama dipilih untuk diletakkan dalam kalender hijrah? Siapa boleh komen? Ajalah kita santai-santai ni. Bismillah. Siapa tahu kenapa bulan Muharram itu dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah? Dan saya dah beritahu dah jawapan tadi, Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Jangan tuan-tuan bayangkan kita satu Muharram itu itulah tarikh Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar duduk masuk gua Jabal Nur, gua Hira tu kan, Jabal Sur tu kan. Dah, ia bukan berlaku pada bulan Muharram, dia berlaku pada hujung Safar kan? Sebab Nabi akan sampai di Madinah Al-Munawwarah ketika itu Yathrib, iaitu pada 10 Rabiul Awal kalau tak silap kan. So kenapa bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah? Ini ada jawapannya sebenarnya. Ada dia punya, orang kata apa, jawapan dia lah. Maksudnya ada sandarannya. Ada sandarannya. Tak ada yang komen ni. Tak pernah dengar? Tak pernah, kita kongsi malam ni insyaAllah. Baik. Kenapa Muharram dipilih menjadi bulan pertama dalam kalender hijrah? Ini kita kena clear. Ini sebab tu bila kita mengaji, kita beramal, kita maksudnya kita buat sesuatu dalam agama ni, kita nak, kalau boleh lah, saya ingatkan diri saya dan kita semua, kita kalau boleh nak tahu juga hujung pangkal dia benda tu, walaupun taklah secara kita kata totally keseluruhan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat juga, oh buat ni sebab ni kan, aku buat ni sebab ni. Kita walaupun contohnya kita katalah kita buat satu ni, ni mazhab Syafi'i kata macam ni, contoh kita tahu, jangan kita main buat je. Tak kira lah ada sudut amalan apa pun. Jadi kita tahu supaya kita dapat filter mana kefahaman dan juga amalan kita tu yang kalau kita rasa macam ni macam tak okey je, kita cari lah. So sama juga bila kita bincang tentang hijrah ataupun Muharram ataupun tahun baru hijrah, kita kena faham lah, Nabi ni betul ke hijrah bulan Muharram? Dan tadi saya telah sebut bahawa Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal ataupun penghujung Safar. Okey. Soalan, kenapa Muharram dipilih sebagai bulan pertama diletakkan dalam kalender hijrah? Nanti saya akan tanya satu lagi soalan, kenapa macam mana pula maksudnya kalender Islam ni diambil maksudnya dipilih. Kalaulah disebabkan Nabi SAW, masa zaman Nabi hidup, kalender hijrah tak ada lagi. Tak ada lagi satu hijrah, dua hijrah, tak ada. Dia di zaman Sayyidina Umar agak lewat lah. Okey, dia cerita dia begini, hadirin yang dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW telah wafat, dan kita tahu sebab itu Sayyidina Abu Bakar ambil pemerintahan, dan taklah begitu lama, lebih kurang dalam 2 tahun, dan Sayyidina Abu Bakar tak sempat melakukan apa-apa yang besar dalam pentadbiran kerana zaman itu yang singkat di segi nak memerangi golongan murtad dan seumpamanya lah. Dan kita tahu ke zaman kegemilangan Islam itu berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika itu pembukaan kota Islam yang sangat dahsyat, maknanya sangat meluas, Islam tersebar, menyebabkan sistem pentadbir Islam ni nak nampak macam kucak-kacir sikit, sehingga timbul perbincangan di kalangan para sahabat untuk Islam ni, pentadbiran Sayyidina Umar ni biar nampak tersusun cantik, nak kena ada kalender. Itu yang tercetusnya perlunya ada kalender yang beridentitikan Islam sendiri. So ketika itulah timbul perbincangan di kalangan para sahabat dan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan kita tahu ketika itu Umar sebenarnya
bila mesyuarat meeting ni timbul macam-macam idea lah. Ada yang cadang untuk pilih bulan yang pertama, bulan Rabiul Awal, sebab Nabi lahir Rabiul Awal, kan? Sebab bulan Muharram itu dikira sebagai bulan pertama kerana bersempena perjanjian Aqabah. Jawapan ayat lembut sikit lah, kurang tepat. Tak betul. Okey, nanti saya bagi hint. Saya bagi hint. Kenapa Muharram dipilih? Tuan-tuan, kalaulah kita tak COVID sekarang, apa yang kita rasa kalau bulan Muharram ni? Apa yang kita rasa? Tuan-tuan, apa yang rasa kalau bulan Muharram? Saya bagi hint lah. Kita akan selalu banyak makan kurma dengan air zam-zam. Saya boleh bagi jawapan. Tu dah bagi clue dah tu. Biasanya bulan Muharram ni kita akan apa dia? Menyambut kepulangan orang balik dari apa dia? Melaksanakan ibadah haji. Itu dah jawapan dia sebenarnya. Nanti saya jawapan dia kat situ. Tapi nak balik pada kisah Sayyidina Umar ni. So ketika Sayyidina Umar itu berbincang dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang pilih ada yang pilih Rabiul Awal, ada yang pilih Ramadan sebagai bulan pertama, ada kan. Tetapi Umar dia cenderung nak pilih Muharram sebagai bulan yang pertama kerana tu dah jawapan tadi. Kerana mengambil semangat umat Islam yang balik daripada buat ibadah haji. Tuan-tuan, kalau kita ni, saya yakin hadirin hadirat, ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sebahagiannya telah balik dah melaksanakan ibadah haji, apa perasaan kita balik daripada haji? Dia mesti azam baru, semangat baru. Umumnya begitulah, walaupun kita tahu sebagian orang pergi haji balik lebih kurang je kan, na'udzubillah. Tapi kita sebagai umat Islam yang beriman, kita memang ada satu tekad baru. Balik pada haji ni nak berubah, yang mungkin belum sempurna tutup aurat, balik haji tutup aurat yang sempurna, yang yalah macam-macam lah kehidupan kita yang mungkin sebelum tu kurang bagus, balik pada haji memang kita tekad nak ubah. So semangat itu diambil oleh Umar untuk menjadikan Muharram sebagai bulan pertama yang dikira sebagai, maknanya bulan yang diambil sebagai bulan pertama dalam kiraan kalender Islam. Itu dulu. So kitaran bulan tu samalah. Cuma sebelum kiraan yang dibuat Sayyidina Umar tu, dia tak ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Pusing gitu, kan? Sehinggalah Muharram dipilih bulan pertama, barulah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, macam tu lah. Sebelum tu tak ada yang pusing gitu lah. Sebab tu Nabi lahir bulan Rabiul Awal, tapi adakah mereka pun tak tahu Rabiul Awal tu bulan berapa, kan? Bulannya lah. Dan tahun memang tak ada. Tahun memang tak ada. Sebab tu Nabi lahir tahun gajah. Tak ada tahunnya. Mana nombornya tak ada. Tak ada 1000. Tahun Masihi tu adalah of course Masihi dikira daripada zaman Nabi Isa AS lagi, yang dimulakan oleh orang Kristian kan. Itu pun ada cadangan yang bila nak ambil dia Rabiul Awal sebagai bulan pertama tu, yang Sayyidina Umar tak setuju tu, sebab dia macam nak sama dengan Kristian, sebab dia ambil titik tolak daripada kononnya kematian ataupun tanggapan mereka menganggap Nabi Isa mati. So ada hubungan Nabi Isa. Sayyidina Umar tak nak elemen tu, sebab Sayyidina Umar ni kita kena faham. Lepas tu bila amalan Sayyidina Umar ni, kalau dia kata apa, contohnya dalam hadis kan, Umar kita tengok Hajar Aswad, dia kata kalau Muhammad tak cium kau, aku pun tak nak cium kau, sebab aku tahu kau tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. So Umar dia jaga benda-benda macam tu. Sebab kalau Nabi tak suruh, maksudnya Nabi tak jelas Nabi suruh tu, Nabi Umar jaga benda-benda macam tu lah, kan. So bila bulan pun macam tu, dia tak nak bulan tu keterikatan dengan Nabi sangat. Nanti orang anggap macam, padahal tak ada apa-apa pun, Nabi dah wafat dah kan. Tapi Umar nak jaga benda tu. So dia ambil lebih kepada nilai ummah, kekuatan umat. So Muharram bulan kekuatan umat sebenarnya, iaitu umat Islam bawa balik daripada haji. Sebab itu kalau saya kongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah, betul ke Ustaz masyarakat Arab mengiktiraf bulan Muharram sebagai bulan pertama bagi mereka? Selepas zaman Umar lah. Ketika zaman Umar, sebelum tu tak ada. Sebelum kiraan bulan 1, bulan 2 macam kita hari ni, tak ada lah, kan? Tapi selepas Umar menjadikan kalender Islam itu, hijrah itu, barulah umat selepas itu menjadikan Muharram bulan pertama. Okey? Baik.
Jadi Muharram itu kalau kita nak bincang secara lebih akademik lah, lebih ilmunya, kita berazam yang tahun baru ini sebenarnya keterikatan dengan hijrah tu boleh ambil, bukan tak boleh, dan mestilah ambil sebab memang hijrah tu bawa banyak manfaat dan kata apa, semangatnya. Tapi juga sebenarnya lebih kuat di situ iaitu keazaman bagi orang yang semangat orang balik haji tu. Walaupun kita tak pergi haji, of course Covid kan lagi tak ada haji lah kan, sangat sikit lah. Tapi nak ceritanya, yang Umar ambil Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah itu adalah semangat orang balik haji. Dan mana kita tahu tadi, orang balik haji dengan kesucian jiwa, semangat dan sebagainya itu. So, sebenarnya itulah dia signifikan bulan pertama sebagai bulan Muharram yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Okey, tu jelas. Okey, tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tidak menafikan di segi soal ibrah pengajaran hijrah. Sebab itu okey, selesai yang bulan. Baik, kita pergi kepada tahun. Okey, tahun pula, ya, tahun juga menjadi perbincangan di kalangan sahabat. Tapi akhirnya ringkasnya lah, Umar memilih tahun yang nak dikira sebagai pengambilan untuk diletakkan tahun pertama dalam takwim atau kalender hijrah itu, tahun Nabi berhijrah. Mana tak ambil tahun Nabi adalah perbincangan tahun Nabi lahir ataupun tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Tak, Umar tak setuju. Akhirnya Muharram dijadikan bulan pertama dan kerja Sayyidina Umar pilih Muharram sebab baik. Allahumma salli Tuan Haji Nordin jemaah Ubudiyah, masya-Allah, tabarakallah, jiran ni sebelah. Baik, so dah azan dah, tak apa, kita berhenti sekejap lagi, saya nak ringkas. Baik, Allahumma salli okey, tahunnya betul tahun diambil daripada semangat hijrah Nabi. So sebenarnya tak salah untuk kita kaitkan hijrah ni dengan penghijrahan Nabi. Betul, sangat tepat. Cuma jangan kita faham bahawa Nabi berhijrah bulan Muharram. Tahun Nabi SAW berhijrah di Mekah. Ya, tahun hijrah itu ya dikira, oh Nabi hijrah tahun sekian. Mereka kira lah kan, mereka kira tahun Nabi hijrah tu tahun ke berapa kenabian tahun ke lebih kurang tahun ke Allahumma salli tahun ke-10 kenabian kan, kalau tak silap saya lah, betul tak? 23 lebih kurang kan, tahun ke-10 kenabian kan, Nabi kemudian 13 tahun di Madinah. Okey, lebih kurang. So tahun ke-10 kenabian itu Nabi berhijrah. Okey, so tahun Nabi hijrah itulah yang dijadikan kiraan sebagai tahun pertama dalam kalender hijrah. Itu yang kita nak bicarakan malam ni. Okey, so sebagai orang kata apa, yang boleh kita faham bahawa hijrah ini kalau kita nak lebih rasa momentumnya di situ, rupanya ada dua lah. Satu, Muharram itu adalah semangat orang balik haji yang kita tahu, saya sebut tadi kesucian jiwa, maksudnya jiwa yang betul-betul hening, mana hati yang betul-betul semangat untuk menjadi muslim yang terbaik. Kemudian hijrah itu adalah proses penghijrahan yang dituntut dalam kehidupan kita, dan kita tahu Nabi sebut la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Makkah. Yang ada hijrah adalah jihad dan juga niat. So walaupun ada juga berlaku hijrah selepas itu dari segi ada umat Islam kena usir dan sebagainya, itu dalam konteks lain lah. Tapi yang kita nak sebutnya berkaitan dengan hadis Nabi ni, iaitulah kesungguhan kita, azam kita, semangat kita menjadi muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik ni bukan semata-mata kita nak solat kita lebih banyak ke, lebih puasa kita banyak, itu tak dinafikan, itu juga menjadi sasaran kita. Tapi muslim yang semakin baik, of course minda kita semakin faham tentang agama, kita punya iman kita semakin subur. Kita kata amalan, of course kalau saya suka amalan kita ni lebih berkualiti berbanding kita memperbanyakkan. Banyak bagus, sangat dituntut, tapi kualiti itu lebih utama. Kalau banyak tak kualiti, ini kita sedih sikit lah kan. Kita nak berkualiti dan banyak, lebih bagus, itu sangat bagus. Tapi kalau banyak tak kualiti, tapi ustaz kalau sikit kualiti itu bagus,
kan. Solat dia dengan, saya baca hadis tentang Nabi kalau baca Al-Quran dengan penuh tartil, Nabi faham. Nabi of course Nabi faham kan, tapi kita pun kena faham Quran. Dia baca Quran tak nak banyak sangat, bukan tak nak banyak sangat tu kita tak suka baca banyak, tapi kita nak faham banyak. Kita tak nak jadi orang yang banyak baca semata-mata tapi tak faham. Kita nak banyak dan faham kan. Itu kita nak apa nama dia, seimbangkan, dan juga kita kata kita faham dan kita kata barulah nilai amalan kita itu baik dan berkualiti. Okey, so itu ringkas je malam ni untuk kita sedikit buka minda kita tentang hijrah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kalau diizinkan, kita akan bincang tajuk yang berikutnya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan malam ni ada kebaikan bersama untuk saya dan tuan-tuan. Yang baik tentu daripada Allah Ta'ala, yang banyak kelemahan itu di atas kekurangan saya sendiri. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Kita salat isyak berjemaah di rumah insyaAllah sama-sama. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.